Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tajuk tawakal, atau dalam bahasa Arab disebut tawakkul. At-tawakkul ataupun tawakal dalam kebiasaan penggunaan kita dalam bahasa Melayu. Itu tajuk yang ke-17 pada muka surat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku semua umat di tempat berkumpul haji. Kulihat bahawa umatku memenuhi lembah dan gunung ganang. Jumlah dan penampilan mereka menyenangkan hatiku. Aku ditanya, apakah engkau puas? Aku menjawab, ya. Bersama dengan mereka akan ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisap. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berubat dengan besi panas, tidak pernah mencari ramalan dengan burung, dan tidak pernah pula menyumpah-nyumpah. Bahkan mereka bertawakal kepada Allah. Mendengar perkataan Nabi SAW, Ukashah bin Mihsan al-Asadi bangkit berdiri dan meminta, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar memasukkan aku ke dalam salah seorang di antara mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Ya Allah, jadikanlah dia salah seorang dari mereka." Kemudian bangkit pula seorang lain yang juga berkata, "Doakan juga saya, wahai Rasulullah." Baginda menjawab, "Engkau telah didahului oleh Ukashah." Abu Ali Ar-Ruzabari menuturkan, "Aku berkata kepada Amru bin Sinan, ceritakan kepadaku tentang Sahab bin Abdullah At-Tustari." Maka dia pun berkata kepadaku, dia berkata bahawa ada 3 tanda orang yang bertawakal pada Allah. Yang pertama, dia tidak meminta-minta. Yang kedua, dia tidak menolak pemberian. Dan yang ketiga, dan tidak pula menahan sesuatu yang akan diberikan. Abu Musa Ad-Dabili mengkhabarkan, Abu Yazid ditanya, "Apakah tawakal itu?" Maka dia lalu menjawab, "Bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu?" Aku menjawab, "Sahabat-sahabat kami mengatakan, bahkan jika seekor binatang buas dan ular berada di kiri dan kananmu, jiwamu tidak akan bergoyang kerananya." Abu Yazid menyatakan, ya, itu mendekati makna tawakal. Tetapi jika penghuni syurga hidup dengan penuh kenyamanan dan penghuni neraka hidup dengan penuh siksaan, kemudian terlintas dalam fikiranmu untuk lebih menyukai kehidupan yang satu daripada kehidupan yang lain, berarti engkau telah meninggalkan tawakal. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, memang menjadi kebiasaan masyarakat kita, bila sebut tawakal maknanya serahlah pada Allah. Kita sudah hentikan segala usaha kita kerana kita sudah melakukan apa yang terbaik atau apa yang kita mampu.
atau apa yang kita rasakan kadar yang kita boleh lakukan. Lalu kita akan berkata, saya bertawakal pada Allah. Kita habis exam, habis peperiksaan. Macam mana? Keputusan agak-agak lah. Tawakal lah pada Allah. Kita dah buat yang terbaik. Kita bila pergi temu duga, dah jawab soalan penemu duga, mungkin betul, mungkin salah. Dan macam mana? Dah tawakal lah. Sebab saya dah buat apa-apa. Segala yang saya mampu. Kita, tuan-tuan buka kedai, lalu orang tanya, macam mana? Agak-agak lah untung tak kita tawakal. Kita dah siapkan semua yang kita mampu siapkan. Yang selebihnya kita bertawakal pada Allah. Baik, ada orang seperti kita bertawakal selepas. Dan orang yang dekat dengan Allah bertawakal sebelum. Apa maksud? Orang macam kita nampak dulu usaha kita yang hebat. Kekuatan kita. Kerana itu waktu kita buat tu, kita kadang-kadang lupa Allah. Kita cuma nampak kita. Saya boleh buat. Sebab saya memang pakar bidang ni, maka kita pun buat. Selepas kita rasa agak lemah, kita kata saya tawakal pada Allah. Itu kita. Bila tawakal tu datang lambat, maka jawapannya pun lambat. Dan keresahannya lebih panjang. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah, daripada mula dia masuk urusan, dia sudah bertawakal pada Allah. Masuk urusan. Kalau dia nak periksa ni, dia dah tawakal pada Allah. Maka dia berusaha, dia berdoa, dia buat segala-galanya. Tawakal itu sudah menjadi mukaddimah dia. Mukaddimah di dalam keimanannya, mukaddimah di dalam perbuatannya, mukaddimah dalam segala tindakannya. Maka itulah dia beza tawakal kita dengan tawakal mereka. Namun, kedua-dua ini mulia. Daripada orang yang langsung tidak mahu menyerahkan urusan pada Allah. Yang nak melihat kepada dirinya sendiri. Baik, ada 3 ayat yang dibawa oleh pengarang kita. Ayat ini dibawa secara susunan. Yang pertama, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa pun yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan dia. Macam saya katakan tadi, bila kita tawakal, sesuatu yang telah kita usahakan, sesuatu yang telah kita lakukan, sesuatu yang kita harap natijah yang baik, kita tanam pokok. Lalu orang kata macam mana? Tawakal pada Allah. Mudah-mudahan dia berbuah. Mudah-mudahan dia memberi manfaat. Kita mendidik anak-anak kita. Kita tawakal pada Allah. Maka siapa pun dia bertawakal pada Allah, dia akan dapat sebagaimana yang dia nak. Bahkan dia akan dapat lebih daripada apa yang dia nak. Kalau kita berdasarkan usaha kita, tuan-tuan sekalian, kita cuma memikirkan natijahnya begini. Natijahnya. Ya, kalau saya tanam pokok, saya cuma nampak natijahnya berbuah. Tetapi bila Allah nak cukupkan, bukan sekadar ia berbuah, kita boleh jadikan asbab perniagaan, asbab untuk kita jadi kaya. Yang sebelum ini mungkin kita lihat cuma berbuah, kita nak makan anak, bini kita. Maka ini namanya hasbuh, Tuhan yang cukupkan. Tuan-tuan, kalau kita kurang sesuatu, kita pun minta tolong orang. Kalau orang tu orang baik, dia akan cukupkan mengikut apa yang kita nak. Dah tak cukup berapa sen, dia kata tak cukup lagi RM30, ambil RM30. Tapi kalau orang tu lagi baik, berapa tak cukup? RM30, ambil lah RM100. Kalau yang lebih baik pada tu, berapa tak cukup? Tak cukup RM100 contoh. Dah barang tu berapa harga? Barang tu harga RM400. Saya ada RM300, tak apa, saya bayar semua. Dan kalau zat yang maha agung, yang lagi pemurah, Allah cukupkan lebih daripada apa yang kita gambarkan. Maka itu maksud fahuwa hasbuh. Kerana itu kita diajar ulang-ulang perkataan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Sebaik-baik penolong, pembantu. Dan ayat yang kedua, bila Allah kata wa 'ala Allah, maka pada Allah je, jangan pada yang lain. Faliyatawakkalul mu'minun. Itulah sifat orang beriman, iaitu bertawakal. Ya, Allah sebut di sini sifat orang beriman itu bertawakal. Siapa pun beriman, dia bertawakal pada Allah. Dan ayat yang ketiga, Allah perintahkan semua manusia, Allah perintahkan semua hamba-hambanya dengan firman-Nya, fatawakkalu, maka hendaklah kamu semua bertawakal.
In kuntum mu'minin, kalau benar ada iman dalam hati kamu. Benar. Tadi Allah sebut sifat orang beriman. Dia adalah sifatnya sentiasa bertawakal. Kemudian di sini Allah Ta'ala ingatkan kita, kalau benar-benar kita orang beriman, ingat, tawakal ialah satu perintah Allah. Kalau kau benar-benar beriman, sembahyang satu perintah Allah. Kalau kau benar-benar beriman, puasa satu perintah Allah. Kalau kamu benar-benar beriman, menutup aurat satu perintah Allah. Kalau kamu benar-benar beriman, menjauhi riba satu perintah Allah. Maka begitu ayat dia. Jadi inilah dia tawakal yang menunjukkan kemuliaan orang beriman, tanda orang beriman, alamat orang beriman. Dan keimanan sebenar seorang pada Allah. Jadi tidak sebenar iman kita pada Allah sehinggalah kita bertawakal pada dia. Macam mana kita nak faham konsep tawakal padanya? Tuan-tuan begini, kalau sekiranya kita gagah, kita bertawakal pada kekuatan kita, maka lahirlah sifat sombong. Kalau kita kaya, kita bertawakal pada harta kita, maka lahirlah sifat sombong. Kalau kita bijak, kita cerdik, kita bertawakal pada akal kita, kecerdikan kita, maka lahirlah kesombongan. Kerana orang yang tidak bertawakal pada Allah, maka dia akan bergantung pada lain pada Allah. Hartanya, akalnya, kekuatannya, kawan-kawannya, sum'ahnya atau nama baiknya, reputasinya. Akhirnya semua itu tak beri manfaat. Pada hari dia gagal bertawakal pada Allah. Hartanya tak boleh tolong, kawan-kawan tak boleh tolong, pangkat tak boleh tolong, semua tak boleh tolong. Waktu itu baru dia nampak Allah baik. Kenapa tawakal datang kemudian? Padahal ia patut datang sebelumnya. Walaupun saya ada harta, walaupun saya gagah, walaupun saya ada kawan-kawan, walaupun saya ada pengaruh, bukan itu saya berpegang kepada Allah. Maka inilah yang melahirkan insan yang sentiasa merendah diri. Dia memang setengah kata, saya ada harta, saya boleh buat apa sahaja. Akhirnya dia berada pada keadaan hartanya tak boleh tolong dia. Tak boleh. Allah uji dia dengan sakit. Seluruh harta dia belanjakan, dia tak sembuh-sembuh. Maka dia kata, ya Allah, berilah kesembuhan pada aku. Kata ada harta boleh selesai semua. Tak selesai. Ketika mana dia kata, dengan harta saya boleh bahagia. Hotel 5 bintang. Makanan bertaraf dunia. Segala kemewahan keliling saya. Maka dengan harta saya boleh bahagia. Tiba hatinya resah, sedih. Tengok anak masalah. Tengok pasangan masalah. Maka dia, walau duitnya ratus juta, even billion, dia tak rasa bahagia. Melesek sangkaannya dengan harta dia boleh bahagia. Tawakal pada Allah. Jadi kalau manusia tidak mahu bertawakal pada Allah, dia akan bertawakal pada makhluknya. Bila dia bertawakal pada makhluknya, dia akan lemah dan hina. Bila dia bertawakal pada Allah, dia kuat dan mulia. Sebenarnya hidup kita, kita ada Allah. Allah segala-galanya. Kalau hari ini tuan-tuan yang memberikan kepada kita hidayah menuntut ilmu, Allah. Kalau kita rasa kita ni, saya memang jenis rajin, akhirnya kita yang pertama lari daripada majlis ilmu. Kalau hari ini kita rasa kita cinta Allah dan Rasul kerana kita, maka tidak mustahil satu hari nanti orang yang berkata demikian berpaling. Kita nampak ini semua kurnia Allah, kelebihan yang Allah berikan. Maka sebab itu kita sentiasa bertawakal pada Allah. Dan alamat orang bertawakal pada Allah sentiasa berdoa padanya. Orang tawakal ni tuan-tuan, dia ni kuat berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Maka itulah alamat pergantungan. Dan dia sentiasa meletakkan kepercayaannya pada Allah. Lebih pada dirinya sendiri. Lebih pada hartanya. Lebih pada pangkatnya. Cukuplah Allah. Dalam satu hadis, Nabi SAW dipertontonkan umatnya. Ramai umatnya. Dalam melakukan ibadat dan ketaatan. Ramai. Di musim haji ramai. Rasulullah SAW ditanya oleh Allah, Aradita? Kamu suka tak, wahai Muhammad? Nabi kata, raditu. Allah, aku suka umat aku ramai. Sebab Nabi SAW sayang umat dia. Dia nak umat dia ramai, bukan sebab nak glamour. Umat selamat. Sama juga tuan-tuan, bila para asatizah, para tuan guru, bila anak muridnya ramai, bukan dia seronok sebab anak murid dia ramai untuk dia. Dia seronok kerana ramai orang nak dekat dengan Allah. Dia seronok kerana ramai orang nak mentaati Allah. Bukan dia seronok sebab lepas ni dia glamour lah. Sebab anak murid dia melimpah ruah ni. Sampai tepi jalan kaki 5. Bukan dia tak gembira sebab tu.
Dia gembira sebab ramai orang taat pada Allah. Dia seronok. Ramai orang yang memenuhi waktunya dalam mentaati Allah, dalam mengingati Allah, dalam dengar kuliah. Dia seronok yang tu. Itu ialah tanda keimanan. Nabi SAW seronok tengok umat dia ramai, kerana umatnya mentaati Allah, itu yang dia seronok. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, akan masuk syurga di kalangan umatmu 70,000 tanpa hisap. 70,000. Lalu Nabi SAW beritahu pada sahabat, di kalangan umatku 70,000 akan masuk syurga tanpa hisap. Lalu bangunlah Uqashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, jadikan aku di kalangan mereka. Lalu kata Nabi SAW, kamu di kalangan mereka. Bangun lagi seorang lelaki, ya Rasulullah, aku pun nak juga. Nabi kata, kamu telah didahului oleh Uqashah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, dia ada beberapa sifat. Yang pertama, la yaktawun. Dia tidak menggunakan besi panas ketika berobat. Apa maksud guna besi panas? Tuan-tuan, kita kalau berobat, setengah-setengah perubatan menggunakan cara yang menyakitkan sekali untuk mendapat kesembuhan segera. Menyakitkan, sehingga menyeksa badan. Antaranya ialah perbuatan kai. Kai ni apa? Dia guna besi panas untuk letak pada tempat anggota yang sakit untuk menghilangkan sakit secepat mungkin. Ia menyeksa badan, meninggalkan parut. Maka orang yang mampu bersabar tanpa menggunakan cara yang paling menyeksakan untuk sembuh, maka orang ini antara yang masuk syurga tanpa hisab, dia kerana sabar dia. La yaktawun. Kemudian yang kedua sifatnya ialah wala yatatayyarun. Tatayur artinya dia tidak pernah melihat celaka pada sesuatu. Di sini diterjemah mencari ramalan dengan burung. Maksud yatatayyarun ialah dia melihat benda ni celaka, benda ni tak elok. Atau orang yang bila sebelum berjalan dia ambil burung, dia lepaskan. Kalau burung tu menghala ke kanan, dia kata perjalanan dia benarkan. Kalau burung menghala ke kiri, maka tak boleh jalan. Seorang naik kereta, tiba nampak biawak lalu, oi ni tanda suai kita. Ini yatatayyarun, meletakkan celaka pada makhluk. Letak celaka pada makhluk. Macam ada saya seorang anak murid saya. Anak murid saya sing. Saya mengajar sejarah. Saya tanya dia kenapa tak datang sekolah. Saya kenapa tak datang sekolah? Dia kata hari tu ustaz, dia kata ustaz, saya punya jam loceng tak bunyi. Habis kenapa? Jadi saya rasa itu alamat buruk kalau saya pergi sekolah. Macam tu. Biasa jam loceng bunyi, itu mana alamat buruk. Ya, ada setengah orang tuan-tuan, dalam segala tindakan dia cuba membaca alam, memberi signal kepadanya, isyarat. Signal. Dengan cara yang penuh khurafat. Ya, kalau signal tu signal yang betul, okey. Kadang kita masuk hutan, tengok monyet, bising, itu tanda ada harimau. Signal tu signal berdasarkan pengalaman. Tapi kalau sekiranya kita melihat tanda-tanda suai, celaka, dengan pengaruh-pengaruh khurafat, seumpama mereka menganggap anak perempuan itu suai ataupun celaka, seumpama mereka melihat kecacatan bawa suai, bila anak-anak cacat ni bawa suai, dan Islam kata ini bawa rezeki, dia kata bawa suai ni, sehingga ada orang kafir bila anak cacat dia sanggup beri pada orang lain, tak nak ni ada suai, ada celaka. Umpama kita lah rumah tu kalau orang mati terbunuh, suai rumah ni, padahal tak ada apa-apa, orang boleh mati kat mana pun. Jadi perkataan yatatayyarun menganggap suai, menganggap celaka pada mana-mana perkara. Habis kenapa guna perkataan kait dengan at-tayr? Kan dahulu mereka menggunakan burung sebagai penanda suai atau tidak. Dan yang ketiga, bila kata Nabi SAW, la yatatayyarun, dan mereka ini tidak juga kita katakan menyumpah-nyumpah. Mereka tidak menggunakan perkataan-perkataan yang buruk dalam tindakan mereka, dalam perbuatan mereka. Dan yang keempat ialah wa'alallahi, dan kepada Allah mereka bertawakal. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau ada sifat ini, la yaktawun wa la yatatayyarun, dan tidak sumpah menyumpah, salah menyalah, dan mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bangun Uqashah bin Mihsan.
Uqashah bin Muhsin, dia bangun. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku menjadi sebahagian daripada mereka. Nabi kata, ya, kamu di kalangan mereka. Ia masuk syurga tanpa hisab. Seorang lagi lelaki bangun, kata, ya Rasulullah, aku pun. Nabi kata, kamu sudah didahului oleh Uqashah. Satu ulama. Yang seorang lagi bangun tu orang munafik. Dia fikir cara mudah masuk syurga tanpa hisab. Dia pun nak. Walhal dalam kejahatan yang dia masih kekalkan. Apa cerita Uqashah yang minta ni? Apakah bila diminta masuk syurga tanpa hisab, lalu dia pun goyang kaki sebagaimana permintaan orang yang kedua? Orang yang kedua kata, ya Rasulullah, aku juga nak. Tapi Nabi tak kata, Nabi bercakap dengan beradab, tolak dengan adab. Nabi kata, kamu tak boleh, kamu munafik. Nabi jaga percakapan dia. Kata Rasulullah SAW, Uqashah mendahului kamu. Kerana orang yang kedua, saya katakan tadi, dia nak masuk syurga mudah-mudah dan kadang meninggalkan amal ketaatan pada Allah. Baik, kalau kita buka lembaran sejarah Uqashah bin Mihsan. Siapa dia? Sahabat yang hebat. Yang masuk Islam daripada awal lagi. Sehingga beliau diseksa oleh musyrikin Mekah. Dan Nabi SAW menyuruh dia berhijrah ke Madinah. Maka beliau berhijrah. Dan beliau terlibat dengan semua peperangan pada zaman Nabi SAW. Ini yang masuk syurga tanpa hisab. Berperang dengan semua peperangan zaman Nabi SAW. Dan di antara peristiwa, ada dua perang yang masyhur yang menunjukkan kehebatan Uqashah. Pertama, perang Badar. Dalam perang Badar, tuan-tuan sekalian, pedang Uqashah patah. Patah pedang. Dia berpatah balik bertemu Nabi SAW. Mengadu, ya Rasulullah, pedang patah, tak ada senjata. Maka Nabi berikan kepadanya pelepah kurma. Ambil batang pelepah kurma. Seorang menyatakan, Nabi bagi dia sebatang kayu api. Ambil kayu ini, pergi lawan. Lalu Uqashah pun menggunakan kayu tersebut atau pelepah kurma tersebut, tiba-tiba dengan mukjizat Rasulullah, dengan karamah Uqashah bertukar menjadi pedang. Pedang itu bernama pedang Aun, dinamakan Aun. Akhir dengan pedang itu Uqashah berjaya mengalahkan musuh. Ini hebat Uqashah. Bayangkan keyakinannya, apa yang disebut, diajak oleh Nabi SAW. Nabi beri kayu, boleh jadi pedang. Yakin dia. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, cerita ini menjadi satu kemasyhuran beliau. Sehinggalah Rasulullah wafat. Ada seorang lelaki namanya Tulaihah Al-Asadi. Mengaku menjadi Nabi palsu. Tulaihah Al-Asadi ini asalnya dia Islam. Dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah tahun 9 Hijrah. Tetapi bila hampir Rasulullah nak wafat, dia mengaku jadi Nabi. Kabilahnya ialah kabilah Asad. Kabilah bernama Asad. Asad ni maknanya singa. Dia mula mengaku jadi Rasulullah. Jibril datang jumpa dia. Lalu baginda SAW pun tahu tentang Tulaihah Al-Asadi. Maka Nabi hantar seorang pemimpin tentera bernama Dirar untuk menentang Uqashah, untuk menentang Tulaihah. Akhirnya Rasulullah SAW wafat dulu. Bila Rasulullah wafat, pengikut Tulaihah Al-Asadi lagi ramai. Antara kabilah yang ikut dia ialah kabilah Asad dan kabilah Ghatafan. Dua kabilah ni kabilah besar di tanah Arab. Akhirnya Tulaihah Al-Asadi pun mengaku Nabi, mengaku Jibril datang jumpa dia. Dan ada lagi seorang sahabat Rasulullah yang murtad, mengikut Tulaihah Al-Asadi, namanya Uyainah bin Husain. Murtad, bayangkan ni. Tulaihah juga asal sahabat. Uyainah juga asal sahabat. Kedua ni murtad. Yang Tulaihah ngaku Nabi, Uyainah pula jadi penolong kanan dia, pembantu kanan. Maka bila Abu Bakar As-Siddiq mengambil kepimpinan Islam pada tahun ke-11 Hijriah, yang pertama Abu Bakar buat ialah memerangi orang murtad. Kerana menjaga agama merupakan perkara paling penting sekali dalam maqasid. Paling penting sekali, jaga agama. Terutama bila ia cuba dicerobohi. Maka Nabi hantar Khalid Al-Walid. Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid untuk lawan dengan Tulaihah Al-Asadi dan kelompok-kelompoknya. Maka Khalid Al-Walid sebelum pergi perang, ketika itu Tulaihah dia berkem
tempatnya bernama Buzakhah. Buzakhah ni masih ada tempat tu di Saudi. Kawasan Najat. Kalau kita tengok peta, kawasan atas daripada Madinah. Buzakhah. Maka Khalid Al-Walid dihantar tentera peninjau. Tentera peninjau yang pertama yang nama Sabit bin Akram, seorang sahabat Rasulullah yang menyaksikan semua peperangan bersama Nabi SAW, seorang panglima tentera yang hebat. Yang kedua ialah Ukashah bin Mihsan. Maka kedua-dua ini meninjau kekuatan Tulaihah, tetapi terserempak dengan Tulaihah. Bila terserempak berlaku perang, 2 orang lawan ramai. Maka akhirnya kedua-dua ini gugur syahid. Tulaihah membunuhnya, dan kedua anak Tulaihah membunuhnya, dan Salamah pembantu membunuhnya. Syahidlah Ukashah bin Mihsan. Syahidlah Sabit bin Akram. Ini Ukashah yang minta masuk syurga tanpa hisab. Dia terlibat dengan semua peperangan zaman Nabi SAW yang akhirnya gugur syahid pada tahun ke-11 Hijriah, dan dia kata 12 Hijriah. Yang disebut peperangan ini sebagai peperangan Buzakhah. Dia dalam silsilah, dalam siri-siri peperangan melawan golongan murtad yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Buzakhah salah satu daripada peperangan tersebut. Tuan-tuan, bila kedua panglima tentera Islam terbunuh, maka Khalid Al-Walid tidak menunggu masa yang sama, melainkan Khalid menyusun strategi dan menyerang Tulaihah. Dengan serangan bertali arus yang kuat, tekanan yang hebat. Ketika itu, Uyainah, seorang yang dulu sahabat Rasulullah yang murtad, maka dia terus pertahankan Tulaihah. Tulaihah ni dia berselimut, konongnya tunggu Jibril datang bagi wahyu, nak bagi perintah. Peperangan sengit. Uyainah berulang alik antara Tulaihah Asadi dengan medan perang. Pergi perang balik. Tok Guru, macam mana? Dah sampai, Jibril dah turunkan wahyu. Belum, Jibril belum datang. Kejap lagi datang, kejap lagi datang. Uyainah perang lagi. Uyainah ni, pembantu kanang Tulaihah Asadi. Patah balik, Tok Guru, Jibril dah datang belum? Hal atas ke Jibril? Belum, kejap lagi datang lah tu. Nak beri wahyu, perintah apa? Kali ketiga datang pun sama belum. Masuk kali keempat, kata Uyainah, memang tak guna Tok Guru ni. Patut masa ni Jibril datang, kita tengah susah. Lalu kata Tulaihah, memang dia tak datang dah. Kamu peranglah kerana keturunan kita. Kami keturunan Asad dan Ghatafan, bukan kerana agama. Maknanya tuan-tuan, orang yang tak ada agama akhirnya last sekali dia akan nampak dia memang tak ada agama. Mula-mula dia kata dia ada agama, last sekali nampak tak ada agama. Akhirnya tentera ini berjaya dikalahkan. Uyainah bin Husain ditangkap. Tulaihah Al-Asadi berjaya melepaskan diri ke Syam bersama isterinya bernama Nawar. Isterinya letak atas unta, dia naik kuda, cambuk diorang, tembak lagi, cuk lagi. Maka ditawang Uyainah. Maka Uyainah dibawa kembali ke Madinah, bertemu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyuruhnya bertaubat, kembali masuk Islam. Maka Uyainah akur dan dia masuk Islam kembali. Uyainah masih kekal sahabat Rasulullah. Walaupun dia pernah murtad, dia kembali dan kembali mengelokkan Islamnya. Manakala Tulaihah, bila dia kalah, dia fikir, tak betul, aku ni Nabi, tak betul. Sebab yang mendorong dia mengaku jadi Nabi sebab dia suka jawatan. Tuan-tuan, ada orang ni tuan-tuan, dia gila jawatan. Dia kerana nak jawatan, dia sanggup lawan Rasulullah, dia sanggup lawan Tok Guru dia tak kira. Nak jawatan. Tetapi dia mula menyesal. Akhir Tulaihah Al-Asadi kembali masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia pun nak pergi umrah pada zaman Abu Bakar, tapi dia malu. Maka dia pergi umrah pada zaman Umar Al-Khattab. Bila pergi umrah, terserempak dengan Umar Al-Khattab. Oh, kamu Tulaihah, apa cerita? Kata Umar Al-Khattab, apa cerita ni? Kamu telah membunuh orang Islam. Sebab dia dah Islam, sekarang dah taubat. Tapi Umar masih sebut, kamu dulu bunuh Ukashah bin Mihsan, Sabit bin Akram. Lalu kata Tulaihah, ya Amirul Mukminin, sebenarnya mereka mulia dengan 2 tangan aku. Kedua, mereka ni mulia kerana tanganku. Sebab aku bunuh dia, mereka masuk syurga. Pandai jawab dia. Lalu kata Umar Al-Khattab, aku akan benci kamu selama-lamanya. La uhibbuka abadan
Aku jangan harap aku sayang pada kamu. Bunuh orang Islam. Walaupun Tulaiha dah masuk Islam ni, Umar nak marah perbuatan tadi. Lalu kata Tulaiha, ya Amirul Mukminin, muasyarah jamilah. Ma'al baghdha, wahai Amirul Mukminin, harap-haraplah pergaulan yang baik pada orang yang dibenci ini. Kau baiklah, memanglah saya tahu saya dibenci. Minta dipergauli dengan baik. Maka Umar pun diam. Maka berlaku satu peperangan. Peperangan Nahawan. Peperangan Nahawan satu tempat di Iran. Untuk melawan negara Parsi yang bernama Sasuniah. Negara Parsi. Maka Tulaiha tuan-tuan nak tebus balik kesalahan murtad dia. Tebus balik kesalahan dia membunuh orang Islam. Sahabat Rasulullah. Uqashah bin Mihsan. Akhirnya beliau berperang menentang Parsi. Umar Al-Khattab tahu dia ikut perang. Umar Al-Khattab berkata pada pemimpin tentera waktu itu, kalau kamu tahu ada Tulaiha, minta tolong dengan dia, dia ni mahir perang. Tapi jangan lantik dia apa-apa jawatan. Jangan lantik. Sebab dia ni jenis bahaya. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab tahu Tulaiha lemah dia jawatan. Bila ada jawatan dia mengaku ikut say dia lah, ikut dang dia. Tak ada jawatan, okey. Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila tak ada jawatan baik, ada jawatan yang tak baik. Jadi kena jauhi jawatan. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kalau tak ada duit baik, ada duit yang jadi tak betul, setengah orang tahu nilai dia. Maka Tulaiha pun mengetuai sebahagian tentera Islam dan beri pandangan maklumat tentang peperangan. Dan diberi semangat kepada kabilah yang berkata, wahai kabilahku Asad, kabilah singa, kamu mesti beri tekanan yang kuat kepada musuh kamu. Kamu mesti sentiasa ke depan, jangan ke belakang. Sebab apa kamu dinamakan singa? Maka lakukan perbuatan singa. Sebab nama kabilah dia Asad. Asad maknanya singa. Jadi kamu kena berani di medan perang hari ini seperti singa. Akhirnya Tulaiha berjaya mengucak-kacirkan tentera Parsi. Dan menjadi sebab kepada jatuhnya kerajaan Sasuniah. Yang sudah diperintah selama 416 tahun lebih kurang. Beliau berperang dengan berani. Tuan-tuan, bila berperang di takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Sehingga musuh menyangka macam ada tentera lain yang datang. Sehingga Tulaiha Al-Asadi berjaya menawang salah seorang pemimpin tentera Parsi. Maka tentera ini dibawa bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin jeneral umum kepada peperangan Qadisiyah, peperangan menentang Parsi. Lalu kata Sa'ad, siapa tawan kamu ni? Pemimpin besar ni tawan. Ini yang tawan Tulaiha Al-Asadi. Baik, kamu mesti cakap benar. Kamu cakap benar, aku beri kamu keamanan, aku tak akan bunuh kamu. Apa dia? Tolong ceritakan pada aku macam mana Tulaiha berperang. Lalu kata Panglima Parsi ini, dia berperang menyamai 1000 orang di kalangan kami. Dia punya kekuatan macam 1000 orang kami. Dia cukup berani. Maka Sa'ad memuji Allah kerana Tulaiha benar-benar berjuang, berperang, mempertahankan agama dia. Akhirnya tuan-tuan, Tulaiha Al-Asadi daripada seorang yang murtad mengaku Nabi palsu, gugur syahid pada tahun 21 Hijriah dalam peperangan Nahawan yang terkenal. Dia gugur syahid sesudah dia telah menunjukkan jasa yang hebat mempertahankan Islam. Masya Allah, ini satu cerita hebat. Yang membunuh dan kena bunuh dua-dua masuk syurga. Tulaiha membunuh Sabit bin Aqram, membunuh Uqashah bin Mihsan. Kedua-dua ini syahid masuk syurga. Kemudian Tulaiha sendiri syahid dalam peperangan Nahawan dan dia juga masuk syurga. Ini disebut dalam hadis yang membunuh dan yang dibunuh kedua-dua masuk syurga. Luar biasa tuan-tuan bagaimana cerita sahabat-sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu cerita tentang Uqashah bin Mihsan. Apa yang saya nak sebut, sampai saya bawa kisah Tulaiha Al-Asadi sendiri, ialah Uqashah bukan waktu diminta masuk syurga tanpa hisap pun goyang kaki. Inilah orangnya. Orang yang kalau benar-benar ahli syurga, dia tak pernah berhenti buat kebaikan. Sebab tu nak tahu, seorang kata, wah, dia ni dijamin ahli syurga, dijamin syurga. Tengok, kalau dia begitu bersemangat buat kebaikan, betul dia memang ahli syurga. Tapi dia, lepas kena jamin buat lebih kurang, dia dijamin secara palsu. Maka ini sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian bila kita masih lagi bicarakan tentang tawakal,
Baik, apa yang kamu tahu tentang Sahal bin Abdullah At-Tustari? Menyebut tentang tawakal. Kata seorang ni, saya pernah belajar dengan dia. Dia pernah kata tawakal tu dia ada 3 tanda. Yang pertama, dia tak pernah minta dengan orang. Yang kedua, kalau orang bagi, dia tak pernah tolak. Dan yang ketiga, apa yang ada di tangannya, dia tak pernah kedekut. Nak tahu orang tawakal? Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia ada 3 sifat. Tak pernah minta dengan orang. Hebat. Yang kedua, kalau orang bagi, dia tak pernah tolak. Itu dia tawakal pada Allah. Yang ketiga, dia tak pernah kedekut. Yang dia ada, dia pasti berkongsi. Dia ada duit banyak, dia berkongsi. Dia ada apa pun kebaikan, dia akan berkongsi. Kemudian orang tanya kepada Abu Yazid Bistami, apa itu maksud tawakal? Lalu seorang berkata, tawakal pada pandangan kami, kalau ada ular di kaki kanannya, kalau ada binatang buas, kalau ular di kaki kiri, binatang buas kaki kanan, dia tak goyang, dia tetap bergantung pada Allah. Lalu kata Yazid Bistami, itu macam dekat dah tu, hampir tepat. Habis apa pandanganmu? Pandanganku ialah seorang yang sama ada dia masuk neraka atau dia masuk syurga, dia serah pada Allah. Dia tak pergi, oh sudah aku nak masuk syurga ni. Atau, takutnya masuk neraka. Tak, dia secara bulat, ya Allah aku serah pada kamu. Mana tempat kamu nak letakkan. Dia terus mematuhi perintah Allah. Dalam keadaan dia pasrah pada Allah, mana tempat Allah nak letakkan dia. Ini orang tawakal. Ini menurut pendapat Abu Yazid Bistami, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan kupas lagi apa itu tawakal, kisah-kisah orang bertawakal yang sebenar, supaya kita, Allah Ta'ala buka kepahaman kita sebenar makna tawakal, supaya kita boleh hidup bertawakal dengan sebenar dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala cukupkan keperluan kita, Allah Ta'ala cukupkan segala keinginan kita, Allah Ta'ala cukupkan kita dengan segala keampunan, kurniaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.